Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 10 September bersama saya Zaim Zamani. Visual sebentar tadi memaparkan detik-detik cemas gempa bumi yang menggegarkan beberapa wilayah di Maghribi sekitar jam 11 malam waktu tempatan Jumaat lepas. Dengan magnitudo 6.8, goncangan kuat itu setakat ini menelan lebih 2,000 nyawa selain memusnahkan bangunan dan kediaman dengan skala besar. Negara itu pernah dilanda gempa bumi sebelum ini, namun gegaran kali ini disifatkan paling kuat sejak 1960. Gempa yang berpusat di wilayah Al-Haus di Pergunungan Atlas turut menjejaskan wilayah lain, iaitu Ouarzazate, Marrakesh, Azilal, Chichaoua dan yang paling teruk di Taroudann. Situasi panik dan jeritan memecah suasana malam di mana penduduk bergegas keluar dari premis dan memilih kawasan lapang sebagai tempat berlindung. الخوف الزلزال اللي ضرب بهذه الدرجه هكا وبهذه القوه لدرجه انه في العماره حسينا العماره مشات 3 الخطرات او 4 الخطرات. الناس بواحد راه باش يخرجوا للشارع ما يمكنش يتصور. البكاء، الناس دابا ناعسه في الشوارع والناس ناعسه، ولكن ديك الدقه وهذاك الصوت الرهيب بحال دايز من حداك شي تران، هذا هو الاحساس اللي خلع الناس وخلع كل شيء. Gegaran pada kedalaman 20 km itu turut menyebabkan skala kemusnahan yang besar, khususnya di kawasan Pergunungan Atlas yang menjadi pusat gempa. Walaupun ada penduduk yang tidak diuji dengan kehilangan nyawa, dugaan lain pula yang dilalui mereka. Selain lebih 1,200 orang yang masih bertarung nyawa, kediaman yang musnah ditelan bumi menyebabkan 300,000 penduduk terjejas dan terpaksa hidup sebagai gelandangan, termasuk penduduk di Marrakesh. وكاين الديور بحال اللي ساكن حنا كاع مشقوقه تقريبا، تقدر اي وقت تقدر تطيح وما يمكنش لينا حنا نمشيو لها نسكنوا فيها. وعباد الله جاي هنا راه ما كاينش اللي قال لهم ريحوا هنا، حنا كاملين جايين مجموعين هنا، حنا مخلوعين من هذاك الديار. شي 70 واحد، شي 70 شخص تقريبا اللي هو كيعيش الازمه نفسيه. يعني الا جيتي تحسب راه فقدنا شي 80 شخص واحد مورا الاخر. Maghribi yang memiliki 35 juta penduduk dengan majoritinya beragama Islam, kaya dengan sejarah dan budaya, malah ia menjadi aset pelancongan. Namun gegaran kuat memusnahkan sekelip mata beberapa tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO, termasuklah Red City di Marrakesh. Tidak terkecuali menara Masjid Kutubiyah setinggi 69 meter yang jatuh menyembah bumi. Rumah Allah yang dibina pada abad ke-12 sebelum ini terkenal dengan julukan Roof of Marrakesh dan menjadi ikon popular di wilayah berkenaan. Gempa bumi di Maghribi bukan sahaja paling teruk sejak tahun 1960, tetapi gegaran sekuat itu hanya berlaku sekali dalam satu abad. Profesor Geoscience Open University di London, David Rothery menjelaskan, magnitudo 6.8 adalah paling besar pernah berlaku dalam lingkungan kawasan 500 km sejak tahun 1900. Geologically speaking, it's not a surprise to have an earthquake like this. It's just very infrequent. Africa and Europe are colliding. Most of the action is further north, close to the Mediterranean. But the high Atlas Mountains are uplifted because of this collision between Africa and Europe. It's still continuing. So there are some earth movements beneath those mountains, and that's just what happened last night, and it will continue to happen. But these events on this scale are infrequent, and they may be once a century or even less frequent. Disebabkan gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 20 km, skala kemusnahan juga lebih besar berbanding jika gegaran itu berpusat pada kedalaman 40 km atau lebih daripada itu. Impak juga lebih besar melihat kepada faktor bangunan yang kebanyakannya sudah berusia dan tidak mengikut piawaian ketahanan seismik moden. Namun adakah berbaloi jika Maghribi membuat pelaburan besar untuk membina bangunan kalis gempa
jika ini hanya berlaku sekali dalam seabad. Sementara itu, David Rothery juga menjangkakan gempa susulan yang berlaku bermagnitud lebih kecil tetapi berisiko untuk merosakkan bangunan yang tidak kukuh sekaligus berbahaya kepada pasukan penyelamat yang giat mencari mangsa terselamat. Gegaran 6.8 itu sebelum ini turut dirasai di Rabat dan negara jiran Portugal dan Algeria. Alhamdulillah bertemu kembali. Negara Barat tidak pernah sunyi dari kontroversi Islamofobia yang secara dasarnya telah berakar umbi sejak 1980-an. Sentimen itu diburukkan lagi dengan tragedi 11 September 2001 yang mengaitkan Islam dengan keganasan. Sejak detik itu, sentimen Islamofobia terus bersarang seiring dengan pertambahan populasi Islam di negara Barat. Bahkan ia dipamerkan dalam pelbagai bentuk dan wajah, seolah-olah ada tangan gaib yang cuba mengatur langkah. Jumaat lepas, sejarah baru tercipta di New York apabila buat kali pertama azan berkumandang menerusi pembesar suara di masjid negeri berkenaan. Ia satu anugerah dan rahmat buat umat Islam di negara Uncle Sam itu selepas Datuk Bandarnya Eric Adams membenarkan laungan azan pada setiap Jumaat dan bulan Ramadan. This is the first time. You're going to hear more first time. And so we're going to show the world. Namun di sebalik kelegaan itu, New York kembali dicemari dengan sentimen Islamofobia apabila baru-baru ini seorang lelaki tidak dikenali melempar Al-Quran dan menyepaknya di luar perkarangan Turkish House di New York. Suspek kemudian diusir pasukan keselamatan dari premis yang menempatkan Konsulat Jeneral Turki serta Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tindakan seumpama itu seakan menjadi normalisasi. Dan wujudkah tangan gaib yang cuba mengapi-apikan sentimen Islamofobia? Islamofobia juga boleh disebabkan oleh peranan aktif oleh pihak-pihak yang tertentu kerana adanya keuntungan dalam menyemai Islamofobia ini bagi golongan-golongan tertentu. Contohnya sebuah think tank ataupun badan pemikir di Amerika Syarikat, Center for American Progress, ada membuat beberapa siri kajian dan terbitan bertajuk Fear Incorporated, di mana di dalam konteks Amerika Syarikat, kajian ini mengenal pasti pendana ataupun pembiaya di sebalik tabir dalam menyemai projek-projek Islamofobia ini. Kajian ini telah mengenal pasti lebih kurang 6 ataupun 7 golongan ataupun 7 pihak ataupun 7 organisasi politik dan sosial yang sanggup menabur dana sehingga 40 juta US dollars daripada 2001 hingga 2009 bagi membiayai projek-projek anti-Islam ataupun Islamofobia kerana ini memberi keuntungan terhadap mereka. Lebih membimbangkan, Islamofobia sudah meresap ke negara Asia yang sedikit demi sedikit menjejaskan kaum minoriti Islam. Sementara itu, Perancis antara negara Eropah yang tidak henti-henti menyemai Islamofobia dengan pelbagai cara dan taktik. Sentimen tambah memuncak apabila pemimpinnya sendiri Emmanuel Macron menyekat kebebasan 5.7 juta umat Islam di Perancis dengan alasan mempertahankan dasar sekular. Malah menunggang sentimen berkenaan dalam kempen politiknya sebelum ini. Lebih terang lagi bersuluh, undang-undang Perancis sejak beberapa dekad kebelakangan ini juga dilihat menyekat cara hidup umat Islam, khususnya dari aspek pakaian. Bermula dengan larangan pemakaian tudung di sekolah pada 2004, negara itu kemudian mengharamkan nikab atau purdah, seterusnya burkini dan terbaru pengharaman abaya. Kenapa perlu wujud diskriminasi dan sekatan kebebasan dalam negara yang kononnya moden dan berfikiran terbuka? Seolah menegakkan benang basah, Mahkamah Tinggi Perancis Khamis lepas memutuskan larangan ke atas abaya adalah sah
dengan hujah bahawa ia tidak mendiskriminasi umat Islam. Baik, sekian Global Hijrah edisi 10 September. Lagi kupasan isu-isu ummah dunia dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.